selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Malam ini kita nak ulas dua isu yang paling hangat yang saya pilih daripada beberapa keratan akhbar. Yang pertama ialah apabila Anwar Ibrahim mendedahkan hutang negara saat Anwar Ibrahim baru menjadi Perdana Menteri selama 3 bulan, menghampiri 3 bulan. Hutang negara telah pun didedahkan oleh Anwar Ibrahim, yaitu kini mencecah 1,2 triliun. Bukan bilion, bukan juta, tapi triliun. Itu isu pertama yang kita akan bongkar dan kita akan selami. Mohon kiranya Anda tekan butang subscribe dan berikan komen kamu tentang hutang negara 1 triliun ini. Ini kerja siapa? Bagaimana jadi 1 triliun? Mampu kita bayar? Itu persoalan yang mungkin Anda boleh jawab. Isu yang kedua yang kita akan ulas dalam konten kali ini ialah Istihar harta Perdana Menteri Anwar bincang dengan SPRM tetapkan parameter jelas dan telus. Berkaitan dengan itu juga, kita akan mengulasnya berkaitan sistem istihar harta sebelum ini dianggap lawak oleh Perdana Menteri. Wah, apa yang lawaknya di sini kita akan ulas. Apa yang membuatkan Anwar Ibrahim terasa lawak tentang sistem istihar harta yang ada di negara kita, terutamanya para pemimpin besar negara, juga ahli politik di Malaysia ini. Ramai orang pasti berminat dengan sistem istihar harta dan ramai orang nak tahu berapa sebenarnya harta orang-orang kaya di Malaysia ini, termasuklah ahli-ahli politik, pemimpin-pemimpin parti politik yang ada di Malaysia. Saudara, jom kita mulakan dengan hutang negara 1 triliun. Ini kerja siapa? Bagaimana 1 triliun ini boleh tercapai? Mampukah kita bayar? Ini jawaban Anwar Ibrahim. Penjawat awam diingatkan agar tidak leka. Memandangkan hutang negara kini telah mencecah RM1,2 triliun, ujar Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas Anwar lagi, hutang negara termasuk liability sudah mencecah RM1,5 triliun. Dan ini perlu ditangani segera, kata beliau. Kalaulah ini terus berterusan, kita takut nanti ada masalah yang lebih besar menimpa negara Malaysia. Masalah-masalahnya ialah hutang dan kerajaan itu. Hutang negara sudah mencecah hampir 1,2 triliun. Ini kenyataan. Kerana ada yang pertikai, kenyataan berubah-ubah. Itu kalau termasuk liability, ia sudah RM1,5 triliun. Kata Anwar ketika dia berucap dalam dialog belanjawan 2023. Justru katanya, kerajaan tidak akan mengambil pendekatan business as usual dan akan mengambil pendekatan yang berbeza untuk mengukuhkan kedudukan ekonomi negara. Sebab itu, kita beri angka yang sebenar. Bayaran khidmat hutang 2023 adalah sebanyak RM45 bilion, yaitu 15% daripada hasil negara, dan ini juga maksimum yang mampu ditangani oleh negara. Kita tidak fikir kita boleh mendapati tahun 2023 dengan keadaan yang selesa. Sebab itu, kalau ada budaya selesa, ia tidak akan dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, kata Anwar Ibrahim. Itu isu yang pertama, tentang hutang negara yang sudah cecah 1,5 bilion. Anwar kata, rakyat Malaysia, terutamanya pejabat awam, tidak boleh leka lagi. Kerana jika tidak, kita akan berdepan masalah yang besar. Tinggalkan komen Anda tentang hutang ini. Mampu kita menghadapinya? Kita rasa, saya optimis dengan kekuatan Anwar Ibrahim dan pengaruh Anwar Ibrahim juga kebolehan kita semua menanganinya. Saya fikir kita akan mampu menangani masalah hutang ini. Yang penting, kita mesti berjaga-jaga dan jangan leka, kata Anwar Ibrahim. Di samping itu, saudara-saudara sekalian, isu yang kedua yang kita nak ulas ialah apabila Anwar Ibrahim menyatakan sistem istihar harta dalam negara kita adalah lawak. Apa yang lawak? Perdana Menteri Anwar Ibrahim memaklumkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sedang memperhalusi sistem pengistiharan harta untuk pegawai tertinggi kerajaan. Saya sangat setuju dengan keputusan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, Perdana Menteri kita, untuk memperhalusi sistem pengisytiharan harta untuk pegawai tertinggi kerajaan. Kerana semua penjawat awam perlu mengisytihar harta mereka, dan apa salahnya pegawai tertinggi kerajaan juga
wajib mengisytiharkan harta, terutamanya para pemimpin parti politik. Bercakap kepada pemberita di Putrajaya, Anwar menyifatkan sistem isytihar harta sebelum ini sebagai lawak dan tidak menggambarkan kekayaan sebenar mereka yang berbuat demikian. Kata Anwar, Anda puas hati, rakyat puas hati, masyarakat awam puas hati, tetapi ia sebenarnya tidak menggambarkan kekayaan sebenar. Menjadi persoalan di sini ialah siapakah ahli-ahli politik, pemimpin-pemimpin tertinggi kerajaan yang mempunyai harta yang sebenarnya tidak menggambarkan kebenaran. Kata Anwar Ibrahim, biarlah kita melalui proses itu semula, supaya apa sahaja yang mereka buat lebih bertanggung jawab dan telus, bukannya gimik politik, kata Anwar Ibrahim. Saya paham apa yang dimaksudkan dengan Anwar Ibrahim oleh Anwar Ibrahim ini apabila dia kata bukannya gimik politik. Ada orang isytihar harta apabila ada seruan supaya mereka isytihar harta, ahli politik isytihar harta. Barulah berduyun-duyun ahli politik mengisytiharkan harta. Namun menjadi persoalan sejauh mana ia adalah kekayaan sebenar telah pun dibuktikan oleh Anwar Ibrahim, telah didedahkan Anwar Ibrahim pada hari ini apabila dia kata semuanya itu gimik politik dan juga lawak. Menimbulkan kelucuan. Anwar berkata demikian ketika ditanya sama ada dia telah menerima pengisytiharan harta daripada anggota kabinet dan jika ya, apakah ia akan didedahkan kepada umum. Pakatan Harapan sebelum ini berjanji semua ahli parlimen, penjawat awam kanan, pengurusi GLC, serta semua pasangan dan ahli keluarga terdekat mereka yang berumur 18 tahun ke atas perlu mengisytiharkan harta mereka. Saya sangat setuju dengan gesaan ini. Inilah yang harus kita mahu supaya tidak ada lagi timbul apa-apa polemik ataupun keraguan. Berapapun kekayaan mereka, kalau sudah didedahkan, kita tidak akan persoalkan. Yang menjadi persoalan ialah kalau mereka tak dedahkan, itu yang jadi persoalan. Jadi kita setujulah kalau semua ahli parlimen, penjawat awam kanan, pengurusi GLC, serta semua pasangan dan ahli keluarga terdekat, mereka yang berumur 18 tahun ke atas perlu mengisytiharkan harta mereka. Apa pendapat kamu semua? Kalau kamu setuju dengan isu itu, tolong kamu tinggalkan komen kamu kalau kamu setuju supaya mereka perlu meninggalkan ataupun mengisytiharkan harta mereka semua. Pakatan Harapan itu bagaimanapun tidak menjelaskan sama pada pengisytiharan harta perlu didedahkan kepada umum atau tidak. Saya setuju kalau semua harta ahli-ahli parlimen, ahli-ahli politik, pegawai awam kanan, pengurusi GLC dan semua ahli keluarga mereka perlu diumumkan kepada umum. Sesetengah calon PKR mengisytiharkan harta mereka sebelum pilihan raya pada 19 November. Anwar yang merupakan Presiden PKR adalah antara calon PKR yang mengisytiharkan harta mereka. Saudara-saudara sekalian, Anwar berkata, dia berbincang dengan pelbagai agensi termasuk SPRM untuk menjadikan pengisytiharan aset lebih telus. Pengisytiharan harta satu sandiwara dahulu kerana orang boleh ada ratusan juta, tetapi isytihar 11 juta atau 12 juta sahaja. Kita mesti pastikan parameternya jelas. Saya sedang berbincang dengan pelbagai agensi termasuk SPR untuk menjadikannya proses tersebut telus, kata Anwar Ibrahim. Pada 2018, pentadbiran Dr. Mahathir Mohamad mewajibkan semua ahli parlimen kerajaan mengisytiharkan harta mereka dan ia diterbitkan di laman web SPRM. Dua Perdana Menteri seterusnya bagaimanapun tidak meletakkan syarat sedemikian. Adakah Anda setuju dengan isu pada malam ini, yaitu semua ahli keluarga perlu mengisytiharkan harta mereka untuk orang-orang yang kaya raya ini? Sekian dulu Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.